Nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Shalom dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan terus lihat ajaran Yesus dari atas bukit. Tolong buka ke Matius 6 ayat 11. Mari akan baca untuk kamu. Berilah kami makanan untuk hari ini. Ini ya. Berilah kami makanan untuk hari ini. Ini makanan untuk hari ini. Bukan untuk esok atau lusa atau tahun depan. Berilah kami. Ini bila kita baca kejadian. Satu, Allah telah mencipta dunia ini. Dan setiap hari dia nak tengok, wah, semua niat baik. Dan Allah telah mencipta manusia yang akhir. Makna Allah telah sediakan semua yang manusia perlu sebelum dia telah mencipta manusia. Allah tahu apa yang kita perlu. Dunia ini adalah satu dunia yang telah diberkati oleh Tuhan. Bila kita jaga dunia ini dengan betul, semua orang yang ada dalam dunia ini akan mendapat makanan yang cukup. Bila kita baca dalam Mazmur 34, Mazmur 34 ayat 9 dan 10. Takutilah Tuhan, wahai umatnya yang saleh. Mereka yang takut kepadanya tidak kekurangan apa-apa. Janji Allah, dia akan memberi kita apa yang kita perlu untuk kehidupan kita. Dan ayat 10, anak-anak singa menjadi lemah dan lapar, tetapi mereka yang berpaling kepada Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Itu janji Allah. Dia kata dia akan beri kita apa yang kita perlu. Ini saya pernah baca dalam satu buku di mana dia kata, mungkin dia bergurau tetaplah. Dia kata apa yang kita perlu, makanan yang kita perlu adalah 1/3 daripada apa yang kita makan setiap hari. 2/3 untuk doktor. Macam mana? Saya makan. Dia kata, dia kata? Tubuh kita hanya perlu 1/3 dari apa yang kita makan setiap hari. Semua yang lebih daripada itu, kita tak perlu, tapi kita makan. Kita di Malaysia, kita telah diberkati. Kita boleh makan setiap jam. Kalau tak masak pun boleh keluar makan. Malah tak keluar pun boleh order. Kita makan. Dan 2/3 untuk doktor. Macam mana? Bila kita makan lebih daripada apa yang perlu, datanglah penyakit-penyakit macam kencing manis lah, kolesterol lah. Tapi Tuhan selalu janji, dia akan bagi kita apa yang kita perlu, bukan apa yang kita perlu lebih dari apa yang tubuh kita perlu. Dan kita juga baca dalam ajaran Yesus. Kalau buka ke Lukas 12. Lukas 12 ayat 28. Jika Allah mengasihi, menghiasi rumput di padang yang wujud hari ini dan esoknya dibakar di dapur, tidakkah Allah akan lebih-lebih lagi memberimu pakaian? Begitu terpisah kepercayaan. Dia kata ni jadi janganlah kamu utamakan makanan dan minuman, serta janganlah runsing. Dia kata, you jangan risau. Allah tahu apa yang kamu perlu. Allah tahu apa yang kamu perlu. Allah akan memberi kamu apa saja yang kamu perlu. Itu dia janji Tuhan. Tapi apakah masalah? Kita kadang-kadang kita dengar,
ada seorang yang tak cukup makanan. Ini bukan masa MCO ini ya. Sekarang ada banyak keluarga yang menghadapi masalah sebab tak ada kerja. Ini bukan masa ini ya. Tapi biasa kita dengar bukan? Kita baca dalam berita surat khabar, kita dengar dalam berita ada satu negara tak cukup makanan. Kadang-kadang kita dengar ada satu keluarga yang tak cukup makanan. Mengapa ini boleh jadi ya? Allah telah janji Dia akan memberi kita apa saja yang kita perlu. Ini bukan saja orang yang takut kepada Allah, yang orang yang belum menerima Yesus pun akan diberkati, sedang diberkati. Tapi masalah itu ialah cara kita menggunakan berkat yang kita terima daripada Tuhan. Mari akan kongsi dengan ringkas satu perumpamaan yang dikongsi oleh Yesus. Tolong buka ke Lukas 12. Ini adalah perumpamaan orang kaya yang bodoh. Mari akan baca ayat 15. Lukas 12 ayat 15. Yesus terus menambah, ingatlah baik-baik supaya menjaga diri daripada segala ketamakan, kerana kehidupan manusia tidak bergantung pada harta kekayaan dimiliki. Ini istilah kongsi ini perumpamaan ini ya, ibarat untuk mengajar kita jagalah diri daripada ketamakan. Bila seseorang menjadi hamba kepada ketamakan, apa yang akan jadi? Mari akan baca di sini ya. Lalu dia pun menceritakan kepada mereka satu ibarat. Seorang kaya mempunyai tanah yang mengeluarkan hasil yang banyak. Lebih dari tahun-tahun yang lalu. Dia kata, apa saya nak buat? Dia berfikir dalam hatinya, apakah harus aku buat? Tiada lagi tempat untuk menyimpan hasil tanahku. Dia hasil tanah ni lebih. Dan dia sangka, lebih dari setiap tahun yang dia dapat. Dia kata, apa yang saya harus buat? Apa yang saya mesti buat? Dia kata, saya akan runtuhkan gudang-gudang yang lama dan saya akan bina gudangan yang lebih besar dan simpan semua hasil dalam gudang-gudang yang baru. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Ini adalah ketamakan. Dan bila kita baca di sini, dia tak peduli, dia kata, saya akan kongsi hasil yang lebih dengan pekerja-pekerja saya. Saya akan derma kepada orang yang tak ada. Tapi dia kata, saya akan simpan untuk diri sendiri. Kadang-kadang kita pun tak boleh faham. Kita pun kadang-kadang baca dalam surat khabar, di mana ada orang yang mengkumpulkan harta untuk diri sendiri secara haram. Mereka selalu kumpulkan untuk diri sendiri saja. Bukan sebab mereka nak memberkati orang lain, mereka hanya simpan. Walaupun mereka tahu ini terlalu lebih daripada apa yang mereka perlu dalam untuk kehidupan mereka. Mereka nak simpan ketamakan. Ini bukan saja dalam perumpamaan ini. Mari nak bagi satu dua contoh, sebab kita boleh faham lah. Yang satu, bila kita dapat bonus, jadi setiap bulan, kamu dapat RM5,000. Pendapatan kamu RM5,000. Dalam RM5,000, kamu boleh jagalah apa yang boleh beli, apa yang kamu perlu untuk keluarga, untuk diri sendiri. Dan hujung bulan, company kata saya akan bagi 1 bulan bonus. Itu lebih. Setiap bulan RM5,000. Sekarang tambah RM5,000. Apa kamu akan buat dengan itu RM5,000? Kadang-kadang ada company yang akan bagi 2 bulan, 3 bulan. Ada yang pendapatan mereka RM10,000, RM20,000.
Sekarang ujung bulan, kalau pendapatan mereka 10,000, sekarang kalau 2 bulan bonus 30,000 ringgit. Apa yang mereka buat dengan bonus itu? Simpanlah untuk diri sendiri. Itu yang kita baca bukan? Dalam Alkitab. Dia hasil tanah dia lebih. Dia tak ada hati untuk kongsi berkat dia dengan orang lain. Dia hanyalah simpan untuk dia. Ini tak kisahlah pendapat apa kamu. Kita mesti belajar. Allah telah mencipta dunia ini. Kita sudah ada cukup. Bila Tuhan memberkati saya mesti belajar untuk kongsi. Mungkin ada orang yang berdoa, Tuhan, berilah kami, berilah saya makanan untuk hari ini. Mungkin kamu yang jiran tak ambil peduli. Dia mereka makankah, tak makankah? Kadang-kadang kita pun macam orang kaya yang bodoh. Sebab itulah ada kekurangan makanan. Ada sedikit orang yang mereka kumpul harta untuk diri sendiri, yang lain tak ada. Oleh itu kita mesti belajar. Itu yang kita bila kita berdoa. Doa itu berkata, berilah kami. Dan bila saya berdoa, saya mesti ambil perhatian tentang orang yang tak ada makanan. Ini bukan doa berilah saya. Saya kata berilah kami, Tuhan. Berilah kami semua, bukan saja keluarga saya, jiran saya. Supaya semua orang akan dapat ada makanan untuk hari ini. Ini saya selalu percayalah. Kadang-kadang kita akan komplain bukan? Apa yang kerajaan sedang buat? Ada orang kata apa yang gereja sedang buat? Tapi kalau setiap orang boleh kongsi berkat mereka dengan satu keluarga yang ada kekurangan. Saya bagi contoh. Sekarang masa COVID. Ada yang banyak memang mereka ada masalah. Memang sebab tak ada pendapatan, kosong pendapatan. Suami tak kerja, isteri tak kerja, tapi ada anak-anak dan mereka semua pun di rumah, mereka semua nak makan. Anak-anak kecil. Kita boleh kata apa yang gereja sedang akan buat, apa yang kerajaan akan buat. Tapi ini bukan tanggungjawab kerajaan saja. Ini bukan tanggungjawab gereja saja. Kalau saya saya boleh kongsi apa yang saya ada dengan orang yang tak ada. Kadang-kadang ada orang yang kongsi dengan saya, pastor, saya memang sibuk lah. Mengapa kamu sibuk? Sekarang mau sediakan sarapan, now sediakan makanan tengah hari, pukul 4 nak sediakan tea, makan malam. Mereka tak mau makan yang sama. Kalau tengah hari kari ikan, malam kari ayam. Bukan saja itu, makan itu siapa pun mereka nak makan. Puji Tuhan lah, boleh makan. Tapi kalau saya bila saya beli barang untuk diri saya atau keluarga, saya juga boleh beli untuk satu keluarga yang tak ada. Tak payahlah untuk satu kampung. Kalau saya tahu ada satu keluarga, ada seorang dalam keperluan, okey, saya beli. Saya kata, ini untuk kamu. So kita berdoa bukan? Berilah kami makanan untuk hari ini. Bukan untuk saya, untuk kami. Oleh itu bila saya tahu, Tuhan kata saya nak gunakan kamu untuk memberkati dia, memberkati mereka. Adakah kamu bersedia untuk menggunakan berkat yang saya telah memberkati kamu dengan? Kongsilah berkat kamu dengan orang lain. Baru bila kita berdoa, berkatilah, berilah kami makanan hari ini. Ini tanggungjawab kita. Dan saya nak bagi satu dua contoh yang lain. Ini nak praktikal lah. Bila kita berdoa, berilah kami makanan hari ini.
Kadang-kadang kita berdoa sajalah. Dalam kehidupan tak boleh lakukan lah. Tak boleh ikut apa yang kita doa. Kini bila kita pergi majlis makanan, kita tengok cara orang ambil makanan. Yang pergi yang depan, kita tengok pinggan macam gunung gunung Kinabalu dalam pinggan. Mereka dah ambil ni, dah ambil macam satu gunung. Selepas tu terdapat makan, buang saja. Yang datang lewat tak cukup makanan. Tapi kita berdoa kan, berilah kami makanan hari ini. Kita doa satu, tapi kelakuan kita jauh beza daripada doa. Oleh itu kita berdoa, kita mesti ingat orang yang tak ada, supaya mereka juga akan diberkati, supaya mereka juga akan dapat makanan untuk hari itu. Dan setelah belajar sesuatu lah, ini satu praktikal lah. Satu semasa saya belajar, seorang pencara, dia telah jemput kami. Dia dari Korea. Dia telah jemput semua murid-murid kelas ke rumah dia. Dia kata, marilah saya akan sediakan makanan Korea. Dan sebelum tu selepas dia bagi amaran, dia kata datang. Tapi itulah kali yang pertama kami semua pun dah tak pernah makan makanan Korea. Dia kata, okey, kamu tengok, mungkin dah nampak sedap, tapi jangan terus ambil sikit-sikit. Selepas kamu makan, dia kata, okey, ini saya suka, okey, saya boleh makan. Okey, datanglah kali yang kedua, ketiga, ambil. Bukan sekali ambil, nanti tiba-tiba kamu rasa, tak boleh lah. Okay, kami pun semua telah pergi ke rumah dia lah. Wah, kami pun dah pencara dia jemput. Wah, makanan pun dah cantik. Cara dia sediakan cantik. Wah, nampak itu kimchi Wah, color dia, warna dia memang menarik. Wah, tengok, nak ambil makan saja. Tapi kami dah ingat, jangan ambil banyak-banyak, ambil sikit-sikit. Dan kita pun cuba sikit-sikit dah. Nasib baik kita tak ambil kimchi yang banyak. Simpan dalam mulut, pedas. Saya memang tak suka pedas. Nasib baik kita tak ambil. Kalau saya dah ambil banyak kimchi, buang saja. Itu jadi dosa bukan? Bila kita buang makanan. Oleh itu berkat ini doa kita. Bila kita berdoa, berilah makanan kami hari ini. Kami. Oleh itu, bila saya ada makanan, bila saya ada lebih dari apa yang saya perlu, kongsilah apa yang kamu ada dengan orang yang tak ada. Jangan simpan untuk diri sendiri saja. Kalau kamu simpan untuk diri sendiri saja, kalau tak ada hati untuk memberkati orang lain dengan berkat yang Tuhan telah melimpah atas kamu, kamu akan jadi macam orang kaya yang bodoh. Simpan untuk diri sendiri. Selepas kita tak ada, mesti orang akan tanya, orang akan kata, wah, uncle tu memang orang baik, auntie tu memang orang baik. Dia selalu memberkati saya, selalu memberkati keluarga saya. Dulu kami tak ada makanan. Satu tahun kami tak cukup wang untuk bayar rumah sewa. Kami tak ada wang untuk bayar iuran sekolah, tuition. Tapi uncle itu yang bayar. Wah, saya nak ucap syukur kepada Tuhan. Walaupun dia tak ada lagi, saya akan ucap syukur untuk kehidupan dia. Berapa orang yang akan tanya bila mereka datang ke rumah selepas kamu dah seorang dah meninggal, berapa dia ada dalam bank, berapa rumah dia ada, berapa kereta dia ada. Ada orang tanya, mereka takkan tanya pun mereka tak kisah berapa yang kamu simpan, ada berapa simpanan, berapa bank kamu ada duit. Untuk mereka, apa yang kamu telah buat untuk mereka.
Apa yang kamu ada, mereka tak kisah. Apa yang kamu telah buat untuk mereka yang tak ada. Oleh itu, bila kamu berdoa, berilah kami makanan untuk hari ini, biarlah Tuhan menggunakan kamu untuk memberkati orang lain. Sebab ramai orang yang sedang berdoa. Ramai orang yang berdoa. Berilah kami makanan untuk hari ini. Kadang-kadang ada orang yang memang masa ini memang susah. Tak ada income, pendapatan. Ada orang yang baby pun tak ada cukup susu. Kalau kamu tahu, kamu ada, berkati. Baru doa ini akan ada bermakna. Jangan saja berdoa. Itu yang Farid kata ni, bila kita berdoa, kita mesti tahu apa yang saya berdoa. Jangan berdoa-doa saja. Dan balik, tak kisah apa yang berlaku di dunia ini, apa yang berlaku pada orang lain. Tuhan memberkati kamu. Nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.